perkara yang saya telah pelajari di camp ni. Contohnya seperti subjek DI boleh bagi rate 10/10 lah. Okay. Mereka dapat terangkan tajuk-tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Hey up, listen up. Wanna be such a student? Remember about Azhar. Remember inside kita. Remember about your study, cause that way only way how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be such a student? Remember about Azhar. Remember inside kita. Remember about your study, cause that way only way how you wanna level up. Cheer up, on the Hazor we trust to help me level up. Cheer up, on the Hazor we believe our grade will be increased. Okey, hai. Assalamualaikum yang menonton di Facebook dan juga di YouTube. Selamat petang. Lagi live bersama saya di platform YouTube dan juga Facebook. Okey. So yang menonton say hi dulu. Kalau tak dengar boleh bagi tahu dengar suara clear ke tak. Alright. So, malam ni yang dimaklumkan, so malam ni saya akan terangkan, saya akan tunjukkan program-program yang diadakan di Lahazun, sepanjang minggu ini dan juga sepanjang cuti sekolah. So hari ini dah merupakan hari terakhir persekolahan, jadi esok secara rasminya bermula cuti sekolah untuk sesi September. Okay. Sebelum tu boleh komen dulu, clear ke tak, like ke, boleh maklumkan ya di ruangan komen supaya saya tahu. Okey. Internet okey ke tak? Kita tengok dulu. Alright. Okay, clear kan? Tak ada lag kan? Kalau tak ada lag, so saya akan teruskanlah. Okey, sebelum saya pergi kepada program cuti sekolah, saya akan terangkan dulu, saya akan tunjuk dulu macam mana apa yang dilakukan di Lahazun, apa yang mentor-mentor di Lahazun ni pegang semasa mengajar ataupun mengendalikan kelas, terutamanya kelas online. Okey. So yang menonton ni boleh say hi dulu dan boleh share juga kepada yang lain. So ibu bapa yang masih lagi tercari-cari apakah program yang sesuai semasa cuti sekolah ni, bolehlah hubungi admin di Lahazun untuk mengetahui sesuai untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan bagi meningkatkan lagi dia punya pengetahuan dan juga kemahiran. Itu yang ditekan. Tidak hanya fokus kepada pengetahuan sahaja, tapi kita juga fokus kepada kemahiran pelajar itu sendiri, terutamanya kemahiran. Okey. Sebentar ya. Okey. So, program hari ini saya akan terangkan dulu apakah konsep pembelajaran yang digunakan di Lahazun. Okey. So yang pertama, apa yang pakai ataupun yang dipegang oleh mentor-mentor di Lahazun ialah semasa mengendalikan kelas, mentor-mentor di Lahazun akan pastikan yang diberikan tu adalah jelas. Okey, step by step. Sebab apa? Sebab inilah yang akan membantu pelajar tu untuk lebih faham dan lakukan latihan. Okey, jadi mudah. Kan? So kita tahu pelajaran sekarang ni, silibus sekarang ni makin lama makin susah. Okey, jadi mentor di Lahazun ni dia akan pastikan diberikan penerangan yang jelas, alright, untuk bantu pelajar tu untuk faham lebih menang subtopik tersebut. Okey,
So kalau untuk mentoring pula, kita memang tahu dah, mentoring ni memang dah tahu topik apa yang akan dipelajari. Selalunya untuk tingkatan 1 memang kita fokus kepada tingkatan 1 punya silibus. Okey. Hai Cikgu Marhai, Coach Nis. Alright. So untuk tingkatan 2, fokus kepada tingkatan 2 lah silibusnya. Tapi untuk bengkel pula, itu untuk mentoring. Mentoring memang kita fokus kepada silibus terkini bagi pelajar tersebut. Dapatlah tingkatan 5, tingkatan 5. Okey. So kalau pelajar tingkatan 5 nak revision, okey, nak revision topik tingkatan 4, apa yang kami adakan ialah pelajar tersebut boleh menyertai bengkel akademik. Bengkel akademik ni kita adakan khas untuk pelajar-pelajar ni nak ulang silibus-silibus yang dah lepas, ataupun mereka-mereka yang masih lagi lemah topik-topik yang topik-topik asas. Okey, contoh tingkatan 5, ada topik tingkatan 4 yang tak lepas-lepas lagi. Jadi bolehlah ataupun terlupa ke kan. Sebab topik tu kan dah lama kan, perlukan revision. Jadi bolehlah dia bengkel untuk dijadikan sebagai revision. Okey? So hai, ya, ni Dibo Soon. Okey, ni juga lah ni. Alright. So kita adakan bengkel ni sebagai ruang untuk pelajar-pelajar adakan sesi revision bagi topik-topik yang dah lepas. Okey? Yang mana kalau mentoring pula kita adakan untuk pelajar kukuhkan silibus semasa. Sebab apa? Yang dah lama perlu revision kan? Kalau tak revision lupa. Yang sekarang ni pula pelajar perlu kuasai. Sebab apa? Benda yang dia dah belajar, dia tak boleh lupa. Okey? Kalau tinggal, memang confirm akan lupa. Betul tak? Okey, ada yang hangguk. Okey, so penerangan yang jelas macam mana? Okey, kita tengok. Ni contohlah. Okey, ni kelas matematik. Okey, setiap level penerangan yang diberikan berbeza. Berbeza macam mana? Untuk sekolah kita adakan fun lah kan. Sebab dengan pelajar sekolah rendah ni jangan serius sangat. Kalau serius nanti dia orang macam bila nak habis ni, bila nak habis ni kan. Okey, so kita adakan secara, orang kata apa, secara fun supaya mereka pun seronok nak belajar. Okey, sebab benda ni benda baru. Kalau untuk sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 3, memang kita adakan secara fun tapi pelajar dapat. Kalau tengok dalam kelas ni, okey, yang ni dah nak habis kelas sebenarnya. Okey, kalau tengok situ penerangan dia ringkas, okey, tapi ada step. Kan? Alright. So apa yang pelajar dapat dari sini, dia jadi mudah faham lah. Ini untuk kelas matematik. So matematik ni sangat penting ya, step dia. Sebab apa? Tersilap step, habislah. Kan? So dekat sini, ini pelajar tahun 3. Pelajar 3 ni memang kalau cikgu-cikgu yang kenalikan tu terus jadi watak. Macam mana watak yang macam kita nak berkawan budak-budak, so kena kan? Orang kata, alah belajar sekolah rendah aja senang lah. Tak juga. Okay. So kita kena faham mereka dulu macam mana, bagi diorang selesa kita, barulah pelajar tu lebih cepat faham. Okay. Kalau tak selesa, dia pun fokus pun dah kurang. Sebab apa? Bila masuk kelas dia macam stres je kan. Terutama matematik. Kebanyakan budak-budak pelajar-pelajar ni, sekolah rendah ni, fobia dengan matematik tu kalau tak hilang sampai sekolah menengah. So kita kena hilangkan dia punya fobia tu. Ini untuk kelas matematik sekolah. Okey ke? Cuba check. Admin tolong check. Line okey ke? Kalau lag boleh bagi tahu. Aduh. Sebab tadi macam terhilang sikit. Okey. Okey. Alright. So itu sekolah rendah. Kalau sekolah menengah pula, sekolah menengah ni lag. Lag Okey, sekejap. Saya tukar internet. Okey, sekarang dah okey ke? Halo? Masih lag Oh my god. Sekejap. Okey, sekarang. Mesti guna internet sebelah ni. Boleh pula?
Okay, hai. Saya tengah check ni dekat sini. Okey tak? Okey tak? Okey, sekarang dah okey kan? Sekarang dah okey kan? Sebab saya tengok dah okey. Okay. Okey, tu sekolah rendah. Dia internet problem. Okey, sekarang kita pergi pula sekolah menengah. Sekolah menengah ni, dia masih lagi perlukan cara yang seronok. But yes lah, dia tak boleh lah macam, okay. Kalau macam tu nanti budak pun jadi annoying. Pelajar dah remaja kan. So dia orang lebih pada faham hati mereka. Time tu. Untuk yang remaja ni lah. Jadi penerangan itu kena lebih simple dan kita pula kena ada repo dengan mereka supaya mereka answer ni. Tapi still ada gap. Still ada respect tu. Alright, so kat sini, ini soalan berkaitan dengan set. So, okay. Ni tingkatan 1 soalan ni. Okay. So dekat sini, apa yang kamu nampak tu dia ada beberapa jenis. Okay. So penerangan dekat sini perlu diberikan dengan jelas supaya pelajar dapat bezakan macam mana nak jawab soalan jenis pertama, kedua, macam mana. Okay. So dekat situ dia dah tunjukkan macam mana nak jawab ni, dia ada step dah. Okay. Jadi pelajar pun boleh kaitkan dua-dua ni. Alright. Dah lah. Okay. Kemudian, itu untuk matematik kan. Okay. Ni pun matematik juga. Sama. Sains pun sama, kita berikan step by step juga. Okey, kalau contoh soalan ni dia berkaitan dengan melukis. Nak melukis ni lah kan. So dekat sini kalau tengok soalan ni dia ada 4 step je sebenarnya. Okey, tapi pelajar perlu tengok betul-betul. Sebab apa dia ada gabungan. So bila melibat pelajar ni kena kuasai dulu step yang first tu. So nak gabungkan yang kedua ni sebenarnya dia kena ulang balik je. Okey, kena ulang balik step yang pertama pada yang kedua tu. Okey, so dekat sini pelajar pun kena tengok betul-betul. Kita pun sendiri kalau mentor, kalau ini kelas saya sendiri, okey macam mana daripada cermin yang pertama nak pergi yang kedua. Kalau tengok tu saiz dia berbeza kan. Okey, saiznya berbeza. Lepas atas tu, nak cari kat mana dia punya image dia. Okey, pergi pula ke bawah kan. Lepas tu, so bila dia tunjuk ni memang first kan pelajar dia tak akan terus dapat. Sebab apa? Kat sini dia ada kena teknik terbalikkan pula. Okey, kan satu persatu. Biar pelajar faham and dia boleh buat. Kejap lagi saya tunjuk macam mana jawapan pelajar tu. Right. So daripada semua ni penerangan yang jelas, penerangan yang orang kata faham kan. Jadi pelajar pun boleh aplikasikan. Dia boleh menjawab soalan dengan ataupun mengurangkan kesalahan ketika menjawab soalan. Tengok ni lah, ini untuk yang sekolah rendah, mereka ada buku ya, buku dekat rumah supaya mereka boleh praktis terus and boleh revision balik. Okey, untuk soalan ni ini matematik tahun 3 and dia boleh jawab dengan betul lah kalau tengok situ. Okey, yang penting untuk topik ni pelajar kena kuasai asas. Tambah tolak, bahagi, darab. So bila datang je soalan lain, topik jam, masa semua ni, pelajar tak ada masalah. Okey? Untuk yang sains, cuma bezanya yang ni dia tak ada dua cermin lah. Tapi pelajar kalau kau nampak kat sini, kalau tuan-tuan nampak, kan? Betul tak? Okey, betul. Okey, so bila dia lukis ini saya ambil soalan soalan format exam and bila dia dah nampak step dia, so agak mudah lah. Kan untuk soalan melukis ni pula nak ada kait pula kena kira pula panjang dia berapa, saiznya berapa. So kena kira. Kalau pelajar lukis sengit, mungkin saiznya akan banyak, dia takkan dapat lah. Okey, tapi bila dia lukis ni memang cantik, sharp. Kalau kurang satu ataupun lebih satu macam biasalah kan, kalau ikut skema dikira betul. Okey, itu dia impact kepada pelajar bila kita berikan penerangan yang jelas, lepas tu dia boleh aplikasikan dalam
soalan dan boleh kurangkan melakukan kesalahan ketika menjawab soalan. Ada pelajar tahap pemahaman dia mungkin perlukan repetition banyak kali. Okay? So, ada cara kita dan juga pelajar yang macam ini. Mesti ada yang pandai, ada yang sederhana, kan? So dekat sini cikgu-cikgu sendiri, pendidik atau mengajar perlu kenal pelajar kamu macam mana. Dia mengantuk ke? Kan? Kalau mengantuk tu ada cara pula nak hilangkan mengantuk. Okay? So itulah program yang diadakan di Lahazun, macam mana pendekatan-pendekatan yang diberikan ni antaranya. Okay? Supaya pelajar ni bila dia rasa senang kan, so dia lagi seronok lah nak buat soalan yang seterusnya. Nak buat belajar. So soalan yang kita boleh buat memang kita seronok lah. Tapi bila tak boleh buat tu, itu yang malas tu kan. Tapi kat sini kita tunjukkan cara dia. Jawapan dia betul ke tak. Kan. Lepas tu pula untuk program mentoring, okay, kita adakan group support untuk WhatsApp dan jam saja, kecuali pukul 2-3 pagi mungkin mentor dah tidur. Pagi, petang, malam boleh tanya. Selagi kami akan ada mentor-mentor yang menjawab untuk soalan-soalan yang pelajar keliru ketika ulang kaji di rumah ke. Nak exam kan, sudah banyak pelajar dah start buat kata pun satu langkah untuk persediaan, terutamanya pelajar-pelajar yang nak SPM. Walaupun SPM tahun depan, tapi kalau tolak cuti, tolak tidur, tolak semua tu, tinggal berapa je lagi, tak lama dah. Tak boleh last minute. Sebab apa? SPM tahun ni kita tak ada pun soalan past year nak rujuk. Memang berdasarkan di SKP yang diberikan dan juga apa yang kementerian dah keluarkan. Okay? So persediaan awal ni perlu untuk orang kata apa, lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Terutamanya pelajar SPM. Okay? Apa diadakan di Lahazun. Sekarang kita tengok pula apakah program yang akan diadakan bermula malam ini sebenarnya. Okey, bermula malam ini pada hari Ahad minggu depan, itu 19 hari bulan September. Okey, program ni pula diadakan selama cuti sekolah untuk negara sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Okey, jom tengok. Ini untuk semua pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi bagi ibu bapa yang masih lagi mencari-cari dan nak dapatkan program yang daftarkan program ini serendah RM30 sahaja untuk satu sesi. Okey? Dan setiap pelajar yang menyertai cuma bagi sesi yang disertainya. So ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang ada lagi bolehlah hubungi nombor yang tertera dekat skrin ni. Okey, 016-223-6859 ataupun nak tanya je ke pun dari konsultasi. Okey, boleh hubungi nombor yang tertera dekat skrin. Okey, sekarang saya nak tunjukkan program-program yang ditawarkan sepanjang cuti sekolah ini untuk pelajar tahun Pro Max. Okey, kita ada dua program iaitu program Premium Mentoring dan juga beza dua ni. Okey, untuk Premium Mentoring, kita memang khaskan untuk pelajar tersebut ikut level. Contoh, anak saya tahun 4. Okey, anak saya tahun 4. Jadi saya nak memang topik tahun 4 je. Boleh daftarkan di program Premium Mentoring ni. Tampaknya sangat terhad sebab mentoring ni kita hanya buka untuk 6 orang sahaja. Okey, untuk 6 orang pelajar sahaja maksimum. Kalau dah penuh, terpaksa tunggu lain pula. Okey, contohnya subjek macam matematik, nak matematik yang darjah 4 saja, boleh join Premium Mentoring. Okey, and pelajar dapat hanya 6 orang sahaja maksimum untuk matematik dan juga sains. Manakala untuk bahasa 10 orang maksimum. Sebab bahasa ni pun kata kena
bertutur. Kalau bahasa Inggeris tu dia kena ada session yang mereka perlukan bertutur. Bertutur macam nak cakap dia kan ada ujian lisan, ujian mendengar dan juga bertutur. Jadi kat sini kita akan ada breakout room. So kalau nombor orang, okey. Tapi untuk matematik dan sains perlukan kumpulan yang lebih kecil. So pelajar tu senang dapat. Alright. Itu untuk mentoring. Untuk bengkel akademik pula, kita akan subjek-subjek yang dipilih oleh mentor yang mana pelajar perlu kuasai dan perlu skor. Dan topik-topik ni pula akan campur untuk level-level ni. Alright, tapi kalau tuan dan puan okey, nak kena dengan level anak tuan puan, bolehlah daftar ke premium mentoring. Boleh ambil per session. Cuba dulu, dah siap ambil subscribe untuk sebulan punya. Okey? Itu dia. So, apa istimewanya Rocket A Booster kali ni kita adakan memang khas untuk kita perbincangan soalan-soalan percubaan SPM. Okey, ni pelajar ni sebab apa? Mereka dah nak percubaan tapi kelas masih lagi online. So macam mana pun, ibu apa? Okey, dan belajar kena belajar. Pilihan dia kena belajar. Okey, tak ada pilihan lain. Tak boleh nak tunggu sampai sekolah buka. Mungkin so kat sini kita adakan Rocket A Booster ni untuk membincangkan soalan-soalan percubaan SPM bagi pelajar tingkatan tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 lah. Cuma percubaan SPM ni khas untuk tingkatan 5 sahaja. Bagi mereka yang masih lagi yang belum lagi familiar dengan bentuk-bentuk soalan, dekat sinilah kita akan terangkan, okey, akan bincangkan dengan lebih lagi persediaan percubaan SPM. Okey. Jadi bapa yang ada ataupun pelajar-pelajar yang sedang menonton ni dah SPM, okey, tapi ada lagi silibus-silibus yang belum kuasai, belum skor lagi, bolehlah okey daftar untuk Rocket A Booster yang mana. Alright. Kemudian kita adakan juga Rocket A Booster ni bagi mereka yang dengan soalan peperiksaan akhir tahun. Akhir tahun, okey. Sekarang ni kita tahulah pelajar-pelajar tahun 5 dan tahun 6 ada yang setengah struggle untuk persediaan UPKK, okey. Jadi ditangguhkan pada bulan 11. So dalam masa sama bulan 11 juga dekat-dekat dah dengan nak peperiksaan akhir tahun seimbang. Sebab apa? Still darjah 6 walaupun tak ada UPSR, okey, untuk masuk ke sekolah idaman perlu kuasa akademik. Okey, so apa-apa pun buatlah perancangan yang bijak, okey, perancangan yang tersusun untuk pastikan mereka seimbang antara UPSR dan juga persediaan peperiksaan akhir tahun. Untuk sekolah menengah pula lagilah, okey, sekolah menengah yang mana silibus mereka lagi susah. Kalau nak tunggu hujung, nak exam baru nak study, kalau pelajar tu dapat lulus, kalau dia buat awal mungkin dia boleh dapat A. Macam gitu. Okey. So persediaan pun perlu diadakan didedah dengan bentuk-bentuk soalan. Okey, bentuk soalan. Kalau study saya tak buat soalan, dia akan jadi susah untuk pelajar tersebut. Jadi susah bila pelajar akan ada masalah tak faham kena soalan and tahu soalan tu nak apa tapi tak tahu nak jawab macam mana. Itu antara masalah yang kalau dia buat persediaan awal mungkin masalah itu dapat diatasi. InsyaAllah. Okey. So itu dia program yang diadakan selama ini. Kemudian subjek yang ditawarkan. Okey, kita kata tadi untuk pelajar SPM, trial SPM. So kita tawarkan subjek teras. Okey, subjek teras iaitu subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Maths. Satu lagi untuk SPM kita ada juga sejarah. Okey, yang mana bahasa Melayu akan dikendalikan
oleh Cikgu Faris, Ketua Unit Bahasa Melayu di Lahazun. Okey. Kemudian bahasa Inggeris pula akan dikendalikan oleh 3 tenaga pengajar. Ada 3 mentor, iaitu coach ni sendiri, Teacher Hafizah dan juga Teacher Ilmi yang akan bantu pelajar-pelajar untuk kuasai bahasa Inggeris untuk cuti sekolah ni. Okey, memang dah lengkap dah. Empat paper tu dah lengkap. Ada grammar, ada vocabulary, ada juga listo, ada juga untuk karangan. Okey, writing pun ada. Macam mana pelajar nak kuasai writing? Macam mana pelajar nak tutur, okey, berani bercakap, berani orang kata apa, nak terror bahasa Inggeris, nak terror speaking. Boleh join untuk program ini pun boleh, nak matematik sahaja pun boleh. Okay, and matematik pula akan dikenalikan oleh 3 juga tenaga pengajar, iaitu Cikgu Mus ke Cikgu Siti. Okay, and sains akan dikenalikan oleh saya sendiri, Cikgu Mariam, dan juga sejarah. Sejarah tingkatan 4 dan 5 dan juga tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, perbincangan soalan seperti yang saya bagi tahu tadi, kita bincangkan soalan-soalan trial, okey. Tingkatan tahun 4 hingga tingkatan 4 akan membincangkan fokus kepada alright. Itu untuk subjek teras. Macam mana pula fizik, kimia, mat? Okey, jangan risau, okey. Fizik, kimia, bio, mat dan juga ekonomi. Ekonomi pada ambil science student, okay, dia boleh join untuk yang mana ambil ekonomi boleh join subjek ekonomi. Okay, untuk AdMed kita boleh sesinya itu exclusive mentoring. Okay, untuk silibus tingkatan 4. Okay, tingkatan 4 yang mana untuk sesi revision. Topik-topik yang dah pun dipelajari. Okay, malam ni bersama dengan Cikgu Musi Cikgu Musi sendiri yang kendalikan AdMed ni, soalan-soalan dalam bentuk format peperiksaan sebenar. Okey, manakala fizik pula akan dikendalikan oleh Cikgu Musi sendiri. Cikgu Musi pula. Okey, lepas tu kita lanjut kimia, biologi dan juga ekonomi. Okey, ini untuk subjek-subjek elektif. Jadi pelajar pun boleh isi yang mana untuk dapatkan jadual, bolehlah hubungi nombor yang tertera di skrin. Okey, nombor di skrin 016 dan juga di caption dekat bawah ni pun dah ada link untuk bertanya tentang program-program cuti sekolah, okey, bagi sekolah, okey, sehingga pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Alright, so itu untuk penerangan saya bagi sekolah ini. So jika ada apa-apa, jika ada pertanyaan, persoalan, okey, boleh hubungi nombor ini, okey, untuk lanjut berkenaan jadual. Sebab saya faham ada bapa yang memang nak rancang betul-betul, tak naklah clash dengan mungkin cikgu sekolah pada buat program, nakkan jadual, nak tahu jadual yang mana yang sesuai dengan anak, boleh juga hubungi saya. Okey, sebab saya tak boleh nak attend sebab terlalu banyak. So lebih mudah boleh PM saya terus untuk dapatkan jadual penuh untuk bengkel cuti sekolah ni. So itu dia dah lengkap dah untuk sekolah rendah sehingga sekolah menengah, yang mana setiap bengkelnya akan dikendalikan oleh yang pastinya kita dah pun buat persediaan yang rapi, okey, untuk berjumpa dengan pelajar-pelajar mula malam ni. Okey, lagi esok lagi banyaklah, esok lagi heboh. Alright, so esok sendiri kan ada bengkel bersama dengan coach ni sendiri untuk kuasai ujian lisan. Menengah daripada form 1 sampai form 5 dia akan ada ujian lisan yang mana markah ni dikira. Okey, markah dikira. Kalau fail ujian lisan part A dalam subjek bahasa. Okey, terutamanya bahasa Inggeris, jadi pelajar kena biasakan, benda tu kena biasakan. Bengkel ni esok bersama dengan coach ni, yang mana coach ni akan berikan tips-tips yang berguna, tips-tips yang
pelajar boleh guna ujian lisan bahasa Inggeris. So kita tahulah bahasa Inggeris bukanlah bahasa ibunda kita. Bukanlah bahasa yang kita, jadi benda ni kita perlu usaha lebih sikit untuk menguasai bahasa luar lah, kita katakan bahasa alien. Okay, so practice yang proper. Okay, kalau practice tapi tak kena, so no point lah, make progress. Okay, so itu saja bersama saya pada sesi malam ini. Jumpa esok bersama ujian lisan bahasa Inggeris pukul 11 pagi hingga pukul 1 petang. Alright, so itu saja daripada saya. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon. Lahazon terbaik.